Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi Ustazah Raudhah Razli dalam segmen mengaji #mengaji sampai pandai. InsyaAllah hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua mengenai satu topik, iaitu mengenal simbol-simbol dengung ataupun tanda-tanda dengung. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, ada 8 simbol dengung yang perlu kita ingat. Ingat, ada berapa? Ada 8. L-A-P-A-N. 8. Jadi, jom sama-sama kita lihat. Yang pertama adalah tanwin berbaris depan ataupun kita panggil 99. Kenapa 99, Ustazah? Jom sama-sama kita tengok. Tengok bentuknya ni. Kalau kita tengok kan macam nombor 99. Jadi nak mudah untuk kita ingat saja 99. Baik, yang seterusnya adalah tanwin tidak selari berbaris atas. Kalau kita tengok tanwin tidak selari berbaris atas. Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu tidak selari? Okey, kalau kita tengok baris dia ini tidak selari, maka itulah dia tanwin yang tidak selari berbaris atas. Yang ketiga adalah tanwin berbaris bawah tidak selari. Tanwin berbaris bawah tidak selari. Jadi ingat tiga ni dahulu, iaitu tanwin berbaris depan ataupun 99, tanwin berbaris atas tidak selari, tanwin berbaris bawah tidak selari. Baik, yang seterusnya adalah nun syaddah ataupun nun sabdu. Apa yang dibacakan dengan sabdu? Iaitu baris ini. Baris yang macam ada gigi itu, itulah baris sabdu ataupun kita panggil sebagai baris syaddah. Itulah simbol ataupun tanda dengung yang keempat. Yang kelima adalah mim syaddah ataupun mim sabdu. Itulah yang kelima. Maka ingat, nun sabdu, mim sabdu. Okey, jom sambil tu kita ulang dulu yang 5 tu. Yang pertama, tanwin berbaris depan ataupun 99, tanwin berbaris atas tidak selari. Yang ketiga, tanwin berbaris bawah tidak selari. Yang keempat, nun sabdu ataupun nun syaddah. Dan yang kelima, mim sabdu ataupun mim syaddah. Baik, yang seterusnya adalah nun yang tidak bertanda. Yang keenam, minta maaf. Yang keenam adalah nun yang tidak bertanda ataupun kita panggil senangnya nun kosong. Kenapa kosong? Kan kosong, tak ada baris. Itulah yang dimaksudkan dengan nun kosong. Tak ada baris apa-apa di atasnya. Ya, tidak bertanda. Dan yang ketujuh adalah mim kosong ataupun mim yang tidak bertanda. Maka ingat tadi nun syaddah dengan mim syaddah. Seterusnya simbol dia nun kosong dengan mim kosong. Maknanya nak bagi mudah ingat ada perkaitan. Perkaitannya adalah huruf mim dengan huruf nun. Cuma bezanya adalah simbol ataupun barisnya. Yang keempat dan kelima nun syaddah dan mim syaddah. Yang keenam dan ketujuh nun kosong dan mim kosong. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah mim kecil. Sama ada mim kecil itu berbaris atas ataupun berbaris bawah ataupun berbaris depan. Sama ada berbaris fathah, kasrah ataupun dhammah. Jadi inilah dia ke-88 simbol dengung yang perlu kita ingat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila jumpa je simbol ini, maka apa perlu kita buat? Dengungkan je. Baik, bagaimana nak dengung tu, Ustazah? Baik, cara yang pertama, dengung pastikan keluar daripada hidung. Cuba kita sebut inna. Okay, kalau kita tengok menggunakan nun syaddah ini, kita cuba buat contoh untuk inna. Okay, cuba sama-sama sebut inna. Cuba sebut. Alhamdulillah. Baik, sekarang cuba pegang hidung, tutup hidung, sebut inna. Boleh bunyi tak? Tak boleh bunyi, kan? Maka kalau tak boleh bunyi, maknanya betul lah tu. Bila kita sentuh hidung tu tak boleh bunyi, maknanya sebutan inna kita tadi keluar daripada hidung. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, untuk membaca dengung, pastikan asasnya bacalah dengan kadar 2 harakat. Contoh, inna. Maknanya 2 harakat dulu. Inna.
Inna, baru sebut na itu. Inna, baru sebut na. Thumma, ya. Mim ba'di. May yusala. Miwaq. Itu asas untuk dengung. Pastikan 2 harakat. Maka tuan-puan dan adik-adik sekalian, jangan lupa jumpa je 8 simbol dengung ini. Pastikan dengung. Yang pertama, dengung keluarnya daripada hidung. Yang kedua, cara dengung adalah dengan kadar 2 harakat. Dan yang ketiga, dengan memasukkan simbol dengung itu kepada huruf yang selepas. Untuk lebih lanjut, kita akan belajar bagaimana contoh-contoh simbol dengung ataupun contoh-contoh bacaan yang perlu dibaca dengung selepas ini. Baiklah, jom sama-sama kita lihat contoh-contoh ayat yang mengandungi simbol-simbol dengung ataupun tanda-tanda dengung yang perlu dibaca secara dengung. Baik, jom sama-sama kita lihat yang pertama. Inilah dia simbol yang pertama. Kalau kita lihat di sini adalah simbol untuk nun kosong ataupun nun yang tidak bertanda. Ayatnya dalam surah Al-Mulk. Hal tara min futur. Tuan-puan, cuba tengok di manakah simbol dengung dalam ayat ini. Pastinya di huruf yang kita lihat di sini adalah huruf nun. Subhanallah, nun yang tidak bertanda ataupun nun kosong. Maka tuan-puan, seperti saya sebutkan tadi, pertama simbol dengung pastinya bila jumpa je kena dengung. Dengung dengan gunakan keluar daripada hidung, yang pertama. Yang kedua dengan kadar 2 harakat. Dan yang ketiga ni, ini yang penting. Tuan-puan, dia tak boleh dengung saja. Dia tak boleh hal tara min futur. Dia tak boleh tergantung dengung tu. Dia kena memasukkan simbol dengung itu dengan huruf selepasnya. Kalau kita tengok, nampak bertandanya berwarna hijau di sini. Nak menunjukkan apa? Maknanya ianya perlu didengung dengan 2 huruf ini. Kalau kita lihat huruf selepas simbol nun itu, simbol nun kosong itu adalah huruf fa. Pandai. Bagaimana sebut fa? Fa, yang mana bibir bawah bersentuhan dengan gigi atas kita. Cuba sama-sama sebut fa. Masya Allah, tabarakallah. Betul. Jadi bagaimana bunyinya? Hal tara min. Dengung itu perlu nak ready, nak bersedia dah nak sebut huruf fa, tapi tak sebut lagi. Kena berikan hak dahulu kepada bunyi dengung itu, yang mana dia keluar daripada hidung dan kadar 2 harakat. Jadi finalnya bunyi ni begini. Hal tara min futur. Min futur. Dengung dahulu barulah sebut huruf fa tersebut. Itu untuk contoh yang pertama. Nak faham lebih lagi, jom kita tengok untuk simbol dengung yang kedua. Kalau kita lihat di sini, ini adalah simbol dengung untuk mim kosong ataupun mim yang tidak bertanda, yang tidak ada baris apa-apa. Baik, sama-sama kita lihat di surah Al-Mulk ayat 12 ini. Apakah simbol dengung yang terdapat dalam ayat ini? Ya, itulah dia simbol dengung, iaitu huruf mim kosong ataupun mim yang tidak bertanda. Sekali lagi ingat, bila mana jumpa je simbol dengung, pertama kena dengung, keluar daripada hidung. Yang kedua 2 harakat. Yang ketiga yang tadi tu saya sebutkan tadi. Jangan lupa masukkan dengan huruf selepasnya. Tuan-puan, bagi tahu saya, huruf apa huruf selepas huruf simbol dengung mim tidak bertanda ini? Ya, itulah dia huruf ba. Masya Allah, barakallah. Bagaimana sebut ba? Ba. 2 bibir atas dan bawah bersentuhan. Maka perlu kita bunyikan rabbahum bil ghaib. Rabbahum 2 harakat. Ingat simbol dengung, bacaan dengung kena 2 harakat. Rabbahum bil ghaib. Sama ada tuan-puan, ada 2 cara. Sama ada kita rapatkan sebenar-benar bibir kita ataupun kita renggangkan sedikit seakan-akan boleh masuk sehelai kertas A4. Pun tak ada masalah. Dua-dua pun tidak menjadi masalah. Jadi finalnya cara sebutannya rabbahum bil ghaib. Masya Allah. Terbaik, mantap. Baik, yang ketiga kalau kita lihat di sini, contoh simbol dengung yang ketiga untuk nun yang bertanda syaddah ataupun nun sabdu. Nun syaddah ataupun nun sabdu. Ayatnya kalau kita tengok di sini di surah Al-Mulk ayat 10. Ma kunna.
dua harakat dahulu, ingat. Kunna fi ashab. Ma kunna fi ashab. Cuma yang special ni tuan-puan, untuk nun sabdu ini dia tak perlu prasyarat dengung yang ketiga tu, dia tak perlu masukkan dengan huruf selepas. Ya, kalau tengok kan huruf selepas dia adalah huruf fa kan. Jadi takkan kita nak baca ma kunnam, salah. Ya, dia tak perlu dimasukkan huruf yang selepasnya. Dengung ambil untuk nun syaddah dan mim syaddah hanya perlu didengungkan dengan dua prasyarat, iaitu keluar dari hidung dan juga dengan kadar 2 harakat. Jadi finalnya cara sebutannya adalah ma kunna fi ashab. Masya Allah, betul, mantap. Baik, yang keempat, ini adalah contoh bagi ayat yang ada simbol dengung mim syaddah ataupun kita panggil mim sabdu. Iaitu di surah Al-Mulk juga ayat yang keempat. Terdapat simbol dengung mim sabdu ataupun mim syaddah. Yang mana tu Ustazah? Ya, inilah dia. Kalau saya gariskan warna biru ini, sama-sama boleh lihat. Iaitu macam mana cara bacaannya? Summa. Dua harakat dahulu nah. Pastikan tu 2 harakat. Jangan summa. Tak boleh. Salah. Dia kena summa baru sebut ma tersebut. Ya, berikan hak kepada baris sabdu tersebut. Apa fungsi sabdu? Menduakan huruf. Ingat, menduakan huruf. Macam mana menduakan huruf tu? Kalau kita tengok pecahan dia untuk summa ini adalah summa. Huruf sa, mim yang pertama akan bertanda mati ataupun bertanda sukun, dan mim yang kedua berbaris fathah, bergantung kepada mim tersebut, mim sabdu tersebut bersama ada berbaris fathah ataupun berbaris kasrah ataupun berbaris dhammah. Jadi itulah dia fungsi sabdu, menduakan huruf. Catat nota, fungsi sabdu menduakan huruf. Iaitu itulah dia. Kita balik pada ayat ini, finalnya macam mana sebutnya Ustazah? Jom sama-sama kita sebut, ikut saya. Marji'il basar. Marji'il basar. Masya Allah, tabarakallah, mantap. Betul sebutan tuan-puan. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat memahami bagaimana untuk kita membaca 8 simbol dengung yang telah kita pelajari tadi. Jadi tuan-puan ingat, jumpa je 8 simbol dengung ni, tak payah nak fikir panjang, dengungkan je lah dengan 2 harakat. Itu saja untuk segmen kali ini. Jangan lupa teruskan menonton dan mengikuti perkembangan kelas mengaji dengan saya. Jangan lupa hashtag mengaji sampai pandai. Sampai pandai tau. Selagi tak pandai, selagi itulah kita belajar mengaji. InsyaAllah jumpa lagi di lain tajuk dan topik untuk segmen mengaji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.